Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu nak ajar tentang Bahasa Melayu tahun 1. Masih lagi dalam unit yang sama, unit 6, buku segalanya. Okey, hari ini kita akan belajar banyak tau. Hari ini kita akan belajar tentang kata kerja, pantun. Minggu lepas kita dah belajar pantun kan? Yang ni ada lagi pantun dan penjodoh bilangan. Yang ni terbaru ini penjodoh bilangan. Kata kerja, penjodoh bilangan. Pantun ada lain sikit berbanding minggu lepas. Okey, mari kita tengok. Buku teks Bahasa Melayu halaman muka surat berapa? Muka surat 33. Buku merapatkan kita. Mari kita baca sama-sama. Okey, kalau macam cikgu laju, awak stopkan video. Lepas tu sambung balik video tu kalau awak dah rasa awak dah sempat. Okey. Okey. Aileen, Rina dan Prima mengikut keluarga masing-masing ke taman rekreasi. Banyak orang berada di situ. Mereka melakukan berbagai-bagai aktiviti. Perhatian Rina, Prima dan Aileen tertumpu kepada beberapa orang remaja. Tengok gambar ni. Okey. Gambar ni, lepas tu ada perkataan 3 di sini. Membentang, mengangkat, berisi. Mari kita baca yang ni. 2 orang remaja lelaki membentang tikar. 2 orang remaja perempuan mengangkat kotak. Kotak itu berisi buku. Kenapa dibirukan yang ni? Nanti kita belajar, nanti kita tahu. Kita baca dulu Okey, kita tengok gambar yang kedua. Menyusul, berkumpul, meminjam. Tengok gambar ni. Okey, mereka apa? Nak tulis apa dekat sini? Jawapan dia dekat sini. Mereka kosong, buku-buku di atas tikar. Jawapannya adalah mereka menyusun. Mereka menyusun. Okey. Orang ramai. Apa dekat sini? Di situ. Tengok jawapannya. Orang ramai berkumpul di situ. Mereka kosong buku-buku itu. Last kali ni apa ni? Mereka meminjam buku-buku itu. Okey, yang last kali ni. Gambar yang last kali ni, dia tak bagi ayat pun. Jadi cikgu nak awak buat ayat sendiri. Macam mana? Cuba tengok gambar dia tengah buat apa. Tengok gambar. Cuba fikir dia buat ayat apa. Dia tengah buat apa tu atas tikar. Boleh ambil juga gambar yang orang duduk di bawah pokok ni. Dia tengah buat apa. Dia tengah buat apa. Okey. Cikgu nak awak buat ayat sendiri. Okey. Cuba fikir. Dia tengah buat apa ni? Semua dah ada ayat sendiri kan? Cuba fikir. Okay, kalau yang cikgu punya, mereka membaca buku di taman rekreasi. Semua kan tengah membaca ni. Okey. Kalau awak fikir nak cakap, saya dan ayah membaca buku di bawah pokok ke, betul lah tu. Okey. Okey, ayat-ayat tadi yang kita belajar tadi, yang tadi ni, yang ni. Ni. Contohnya membentang, mengangkat, menyusun, membaca, meminjam, berkumpul. Sebenarnya ni adalah ayat apa sebenarnya ni? Perkataan apa ni? Dia adalah perkataan kata kerja. Kan kita nak belajar kata kerja hari ni. Apa itu kata kerja sebenarnya ni? Okey, kata kerja ialah golongan kata yang digunakan dalam frasa kerja. Sama ada yang berlaku atau dilakukan. Kata kerja menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Jadi maksudnya kata kerja ni adalah apa yang awak buat. Awak buat apa? Contohnya sepak bola, sepak menyepak. Itu adalah kata kerja. Kerja yang awak lakukan. Contohnya membaca. Membaca itu adalah kerja yang awak lakukan. Jadi kata kerja adalah sesuatu perbuatan.
Atau keadaan melakukan sesuatu. Okey, faham tak? Faham kan? Kata kerja ni adalah perkara yang awak lakukan. Contohnya membaca, menyepak bola, bermain. Okey? Okey, seterusnya kita tengok balik buku teks, buku surat sebelah. Buku surat 34. Melafazkan pantun. Okey, ni kita belajar pantun. Pantun apa ni? Minggu lepas kita belajar pantun 2 kerat. Yang ni apa? 1, 2, 3, 4. Jadi pantun 4 kerat. Hari ni kita nak belajar tentang pantun 4 kerat. Okey. Kita baca dulu, boleh? Okey, kita baca yang first dulu. Pak Tahir membawa timba. Timba lama berisi paku. Hari lahir menjelang tiba. Aileen terima hadiah buku. Okey, cuba tengok. Dua ayat yang pertama ni, yang cikgu dah tunjukkan dengan warna hijau ni, dia merupakan pembayang. Dia macam kiasan sahaja. Dan dua ayat yang terakhir ni adalah membawa maksud pantun tersebut. Jadi dua atas ni pembayang. Yang kedua ke bawah ni maksudnya garisan ayat yang ketiga dan keempat. Ayat ketiga dan keempat ni adalah membawa maksud yang betul lah pantun tu. Okey, untuk 1 dan 2 dia hanyalah pembayang semata-mata. Okey, macam mana kita nak buat pantun 4 kerat? Macam mana kita nak buat? Okey, kita tengok dua huruf yang belakang sekali. Yang ni timba, B-A. Macam mana kita tengok? Yang mana satu lagi perkataan yang menunjukkan ada huruf B-A? Yang ni. Nampak tak? Dia senggang satu. Yang ni K-U. Yang ni buku, K-U. Nampak tak? Nombor 1 dengan nombor 3 ni dia sama. Garisan nombor 1, garisan nombor 2. Garisan yang nombor 2 ni, ayat nombor 2 ni dia sama dengan ayat yang last sekali. Nampak tak? Yang merah-merah, hijau-hijau. Okey? Itu adalah pantun 4 kerat. Pantun 4 kerat dia berbeza sikit dengan pantun 2 kerat. Okey, kita baca ayat yang seterusnya. Okey? Buah bidara, buah duku, bawa ke kota sebakul cuma. Aileen gembira mendapat buku. Buku cerita dibaca bersama. Cuba tengok. K-U, M-A, M-A. Okey? Okey, seterusnya. Anak Pak Dolah menanam ciku dan juga kuini. Rajin-rajinlah membaca buku amalan murni. Terbang kenari nun di sana, mencari makan tiada berteman. Buku memberi ilmu berguna, menjadi rujukan sepanjang zaman. Okey? Semua faham kan? Kalau tak faham, boleh DM cikgu kalau sekiranya tidak faham tentang pantun. Tapi cikgu rasa awak semua dah faham. Okey? Okey, seterusnya kita akan belajar tentang penjodoh bilangan. Apa tu penjodoh bilangan kan? Tapi kita baca dulu. Buka buku teks, muka surat 35. Okey? Kita balik yang ke sebelah. Okey. Padankan saya. Okay, mari kita baca sama-sama. Murid-murid kelas tahun 1 gemilang hendak membuat projek penanda buku. Mereka mahu menjual penanda buku itu semasa hari kantin. Okey, baca yang ni. Aileen melukis bentuk penanda buku pada sekeping cardboard. Nampak tak? Sekeping. Keping ni dia diwarnakan biru. Okey. Okey, yang kedua. Bikin menggunting bentuk itu dengan sebilah gunting. Sebilah. Prima mengikat lubang itu dengan beberapa helai benang bulu. Rina menebuk lubang yang digunting dengan sebuah penebuk lubang. Sebuah.
Mereka menghias penanda buku itu dengan beberapa biji labuci. Saya tak nampak lah. Okey, jadi nampak tak? Yang diwarnakan biru tu. Sekeping, sebilah, sehelai, sebuah, biji. Nampak tak? Nampak gambaran tak apa itu penjodoh bilangan? Okey, kita tengok gambar yang sebelah ni lagi. Okey. Sekeping cardboard, beberapa biji labuci, beberapa helai benang bulu, sebilah gunting, sebuah penembuk lubang. Sekeping-keping biji, helai, bilah, buah. Itu adalah penjodoh bilangan. Apa itu penjodoh bilangan sebenarnya? Mari kita tengok yang kat sini ni. Yang bijak bahasa ni. Okey. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang kata nama konkret seperti haiwan, benda, tempat dan lain-lain. Contohnya, 2 biji buli, 5 buah rumah. Jadi maksudnya penjodoh bilangan ni adalah macam mana kita nak membilang sesuatu. Kita gunakan apa? Perkataan apa? Contohnya biji, buah, keping, bilah. Itu adalah penjodoh bilangan. Okey? Semua faham? Okey. Okey, tengok pula muka surat sebelah. Muka surat 36. Okey, hari ni yang ni kita akan belajar tentang kata kerja lagi. Okey, kata kerja kita dah belajar tadi. Kata kerja ni apa? Kata kerja ni adalah sesuatu yang kita lakukan. Okey, hargai buku. Mari kita baca sama-sama. Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Taman Muhibbah telah mengadakan aktiviti membalut buku teks. Ibu bapa, guru dan murid bersama-sama membalut buku di stor skim pinjaman buku teks SPBT sekolah. Kita tengok gambar yang pertama. Dia ada bagi perkataan asing. Asing ni adalah kata kerja. Okey? Mula-mula mereka mengasingkan buku yang belum berbalut. Okey. Nombor 2. Kemudian mereka kata kerja apa ditulis ni? Mengukur saiz pembalut plastik. Okey. Nombor 3. Selepas itu mereka, apa ni kata kerja dia? Gunting. Mereka menggunting pembalut plastik itu. Gambar last sekali. Akhir sekali mereka kosong buku-buku itu. Balut. Kata kerja yang dibagi adalah balut. Jadi macam mana kita nak tulis yang ni? Sebelum kita tulis yang ni, kita pergi dulu apa maksud kata kerja. Okey. Kata kerja ialah kata yang menyatakan perbuatan. Kata ini biasa ditandai oleh imbuhan. Dia ada imbuhan seperti men dan men. Dikosongkan men ... kan. Contohnya melihat, membaca, menjahit, memberikan dan lain-lain. Jadi apa? Akhir sekali mereka balut apa? Membalut. Membalut. Betul ke membalut? Membalut. Betul ke membalut? Jadi jawapannya adalah membalut buku-buku itu. Okey? Jadi selalunya kata kerja ni dia ada imbuhan. Contohnya mengasing, mengukur, menggunting, membalut, menjahit, men, menjahit. Dia ada imbuhan dia. Okey? Okey, kita buka buku aktiviti BM jilid 1 halaman 37. Buka sekarang.
buka. Kalau tak sempat boleh pause video sekejap, lepas tu sambung balik. Okey? Okey, cikgu sambung. Susun semula frasa untuk membina ayat berdasarkan gambar. So, jadi ni kat sini ni dia ada ayat tapi dicampur-campur. Jadi awak kena susun balik ayat tu. Seperti biasa, macam mana kita nak kenal ayat dia tu, yang pertama sekali awal-awal ayat mesti huruf besar. Contoh dekat sini, penduduk Taman Muhibah. P ni huruf besar kan? Jadi ayat pertama adalah yang ni lah. Penduduk Taman Muhibah menceriakan pondok bacaan mereka. Noktah. Titik noktah jangan lupa. Okey? Okey, yang kedua pula. Tengok yang kedua. Mana satu yang huruf besar? Awal-awal lagi huruf besar. Sebab kita kalau nak buat ayat yang pertama, awal-awal ayat, mesti huruf besar. Yang mana satu? Yang ni cikgu tolong awak yang ni. Mana satu huruf besar? Yang ni. Okey, Rina dan kawan-kawannya. Okey, tulis yang tu dulu. Rina dan kawan-kawannya. Dia tengah buat apa tu? Sambil tulis, sambil tengok gambar. Jangan lupa ada gambar kat tepi ni untuk tolong awak. Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan keliling pondok. Keliling pondok, selepas keliling pondok ni, noktah. Okey? Faham? Okey, yang ketiga, yang keempat, yang kelima ni, tengoklah gambar. Kalau ada yang awak tak faham, boleh tanya ibu bapa awak dan boleh tanya cikgu. Okey? Cari yang pertama huruf besar dan last sekali mesti noktah. Tulis cantik-cantik, tulisan tu mesti cantik. Okey? Okey, seterusnya. Okey, muka surat 38. Belek ke sebelah. Belek ke sebelah, cuba tengok. Bina ayat berdasarkan frasa. Omar dan rakan-rakannya melawat hari terbuka kelab buku sahabatku di bandar. Pelbagai aktiviti dijalankan di situ. Contohnya yang ni awak kena bina ayat. Bina ayat berdasarkan frasa. Frasa yang bagi contohnya berbual mesra. Cuba tengok gambar berbual mesra. Siapa yang berbual mesra tu? Refer balik ayat dekat atas ni. Omar dan rakan-rakannya. Maksudnya Omar dengan rakan-rakannya ada menyertai hari terbuka kelab buku. Jadi dekat sini ni nampak ibu bapa, mak kepada Omar dengan mak kepada siapa ni. Jadi awak kena buat ayat. Contohnya, yang ni dia tulis dah. Ibu Omar berbual mesra. Berbual mesra ni yang frasa yang kat atas ni. Ibu Omar berbual mesra dengan ibu siapa? Ibu Salmah. Kalau nak letak nama lain pun tak apa. Dengan Ibu Aminah contohnya. Okey? Tengok gambar yang kedua pula. Ayat dibagi pameran buku. Macam mana awak nak buat ayat? Pameran buku. Tengok ni gambar Omar dengan siapa? Omar dan, contohnya Omar dan Prima. Berada di, contohnya di pameran buku. Contohnya lah. Okey? Okey, gambar yang ketiga ni siapa? Pertandingan bercerita. Siapa yang dekat di tengah bercakap ni, dekat pertandingan bercerita? Omar ke? Dia letak orang lain pun tak apa. Sebab dekat sini ditulis Omar dan rakan-rakannya. Rakan-rakannya awak boleh letak nama siapa-siapa pun. Okey? Yang ni pemeriksaan doktor. Siapa yang pergi ke pemeriksaan doktor? Siapa? Awak boleh tulis nama siapa-siapa pun. Dan letak Omar pun tak apa. Last sekali yang ni membeli alat tulis. Awak boleh tulis lah. Bina ayat sendiri. Okey? Minta tolong dengan parents. Minta tolong dengan ibu bapa. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Okey? Boleh DM cikgu. Okey? Seterusnya. Yang ni pantun. Okey? Muka surat 39. Belek ke sebelah buku aktiviti jilid 1. Okey? Mari kita baca. Lengkapkan pantun dan lafazkannya. Sambil awak buat kerja ni, sambil awak baca. Okey? Okey, mari kita tengok. Ingat tak kita belajar pantun 4 kerat macam mana? Ingat tak? Okey, mari tengok contoh. Pergi ke pekan membeli duku. Enaknya rasa dimakan segera. Okey? Bertemu rakan di pesta buku. Sini kosong. Okey, kalau ayat yang kedua, soalan yang kedua, pantun yang kedua pun dia kosong yang bawah.
Yang ketiga pun dia kosong yang bawah 1 je. Yang ni ada 2 kosong. Macam mana kita nak tahu jawapan dia? Kalau cikgu cakap, kalau pantun kena tengok 2 huruf di belakang. Okey? Okey, contohnya yang ni. Nak tahu jawapan yang ni. Tengok yang ni. Segera. R-A. Jadi, yang ayat yang ni awak kena cari R-A. Mana satu perkataan yang R-A? R-A-J-U. Sama ke? Tak kan? A-K. Dia R-A. Tak sama. Ini R-A. Mesra. R-A. Ni sama ni. Boleh tulis kat sini. Ingat tak? Ingat tak macam mana pantun? Yang nombor 1 ni, duku dia sama dengan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua ni disama dengan ayat yang keempat. Okey? Kalau nak tahu yang ni, tengok yang ni. Okey? Nak tahu jawapan yang last kali, tengok ayat yang ketiga. Kalau yang ni, yang last kali ni macam mana? Okey, kalau ayat yang pertama, dia sama dengan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua sama dengan ayat yang keempat. Terus tengok dua-dua ni. Okey, yang ni warna merah, letak cari jawapan yang sama dekat sini. Yang warna hijau, cari jawapan yang dekat sini. Okey? Senang saja. Boleh minta tolong dengan parents kalau tak faham atau tanya cikgu. Yang ni senang saja sebenarnya. Okey? Okey, yang ni pula muka surat 40. Yang ni adalah penjodoh bilangan. Yang ni susah sikit. Mari kita baca. Okey? Tulis nama objek di kawasan sekolah yang menggunakan penjodoh bilangan di bawah. Okey, dia suruh tulis nama objek di kawasan sekolah. Tapi disebabkan awak bukan berada di sekolah, jadi cikgu bagi peluang kepada awak. Kalau awak ingatlah objek-objek yang berada di sekeliling sekolah, awak ingat tak? Selalunya takut awak tak ingat. Jadi cikgu bagilah awak, tak kisahlah awak letak objek yang ada di sekeliling sekolah ataupun di sekeliling rumah awak. Contohnya kita tengok gambar nombor 1 ni. Okey, cikgu nak awak tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Tulis kat buku awak. Tulis kat sini. Sebab nanti kita nak buat ayat kat bawah ni. Jadi cikgu nak awak tulis 1, 2, 3, 4, 5. Tulis sekarang. Kalau boleh tulis sekarang. Okey, kalau tak sempat, pausekan video, tulis dulu. Okey, kita tengok nombor 1. Okey. Ini adalah bola. Dia tulis bola, lepas tu dia lukis dekat sini. Dia lukis ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bola. Dekat sini dia tulis biji. Nombor 1, biji. Nombor 2, buah. Nombor 3, batang. Nombor 4, bilah. Nombor 5, helai. Jadi cikgu nak awak kena fikir. Kalau buah apa? Sebuah. Ataupun 5 buah. Ataupun sebatang. Apa yang menunjukkan perkataan batang dirujuk kepada apa? Kalau biji, dia boleh jadi 10 biji bola. Okey? Bilah, helai. Helai ni apa? Helai selalu baju kan? Kain ke apa? Okey, kalau bilah apa? Cikgu bagi contoh yang bilah ni, sebab yang bilah susah. Tak tahu kan bilah ni apa. Contohnya bilah ni pisau. Nak tulis sebilah pisau ke, 10 bilah pisau ke, kena lukis dekat sini. Buah apa? Buah. Penjodoh bilangan buah. Okey? Awak kena fikir. Okey, kita tengok bawah ni pula. Bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek. Contohnya ayat pertama, ada 10 biji bola di dalam stor sukan. Kalau yang nombor 4 ni macam mana? Nombor 4, awak boleh tulis ada sebilah, contohlah nombor 4 tadi kat sini ada sebilah pisau di dapur. Macam tu. Okey, senang je. Cuma yang ni susah sikit, buah, batang, helai ni awak kena tanya mak ayah awak lah kalau awak tak tahu. Tapi kalau awak tahu, boleh tulis. Tapi dekat sini ni ada 5 sahaja. 1, 2, 3, 4, 5. Kat sini dia ada 6. So nombor 6 ni tak payah buat. Sampai 5 sahaja.
Kalau ada yang nak buat, buatlah. Kalau yang tak nak buat, tak payah. Sebab kat sini ada 5 saja. Okay? Okay, next. Okay, yang ni senang saja. Muka surat 41. Belek sebelah buku. Belek sebelah. Buku surat sebelah. Okay, mari kita baca. Baca, fahami dan gariskan perkataan yang sesuai. Jadi awak kena baca dan awak kena gariskan perkataan yang betul lah, yang sesuai. Dia ada 2 perkataan, awak gariskan. Tak perlu gariskan je. Okay, contohnya cikgu tolong awak yang pertama. Okay, kita baca dulu. Sekolah Maria, kita baca sama-sama. Mengadakan projek jualan buku lama. Okay. Cikgu Julia pengurus projek itu. Maria dan kawan-kawannya berkumpul di dewan. Mereka hendak apa? Mengangkat Cikgu Julia. Mereka hendak membantu Cikgu Julia. Mana satu? Jawapan yang betul. Perkataan yang betul. Awak gariskan. Jawapannya mestilah mereka hendak membantu Cikgu Julia. Okey? Takkanlah mengangkat Cikgu Julia pula kan? So, jadi mereka hendak membantu Cikgu Julia. Okey, senang saja. Yang lain, yang bawah ni saya rasa cikgu rasa awak boleh buat. Okey? Okey, yang ni pula. Muka surat 42. Belek sebelah. Isi tempat kosong dengan kata kerja yang sesuai. Awak kena letak kata kerja sendiri. Dia tak ada jawapan tau. Yang ni awak kena fikir. Tapi ada gambar yang awak boleh rujuk. Dia tengah buat apa ni? Zailan kosong buku untuk kawannya. Dia tengah buat apa? Tengah mencuri ke? Zailan mencuri buku untuk kawannya. Betul ke? Salah. Zailan meminjam buku untuk kawannya. Betul ke meminjam? Ada cashier lagi ni. Ada tempat keluarkan duit kan? Jadi Zailan membeli buku untuk kawannya. Itulah jawapan yang tepat. Okay, yang lain ni awak boleh tengok gambar. Awak boleh fikir apa kata kerja yang sesuai. Okay? Itu sahaja untuk hari ini. Buat kerja. Kalau dah siap, suruh ibu bapa ambil gambar, hantar dekat saya. Okay? Sekian, terima kasih. Bye-bye. Selamat belajar.